Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Pada kali ini, cikgu akan berkongsi satu teknik menulis perenggan isi yang sangat mudah. Nak tahu apa? Jom kita saksikan slide berikutnya. Teknik Papa mana kesan? Papa mana kesan? Apa itu teknik Papa mana kesan? Ialah Pa merujuk kepada apa, Pa mengapa, Mana merujuk kepada bagaimana, Kesan merujuk kepada kesan dan san, iaitu penegasan isi. Pa ialah apa seperti yang cikgu katakan tadi, iaitu apa isi ataupun apa ayat topik dalam perenggan tersebut, apa kehendak soalannya, dan itulah isinya. Pa iaitu mengapa, merujuk kepada sebab. Sebab isi tersebut berlaku. Sebab apa itu berlaku. Seterusnya ialah mana. Mana merujuk kepada bagaimana, iaitu bukti ataupun contoh kepada ayat mengapa. Jadi, murid-murid boleh menyatakan contoh, menghuraikan bukti yang ada dalam ayat yang ketiga perenggan isi ini. Berikutnya ialah kes. Kes ialah kesan. Kesan daripada ayat mana? Murid-murid menghuraikan kesan berpandukan ayat contoh tadi. Dan yang terakhir, iaitu ayat yang kelima, merujuk kepada san, iaitu penegasan isi. Apa itu penegasan isi? Murid-murid perlu membuat kesimpulan kecil dalam perenggan tersebut dengan menegaskan semula ayat isi tadi, iaitu ayat apa. Tajuk kita ialah kesan penularan pandemik COVID-19 di Malaysia. Apa? Seperti yang cikgu katakan tadi, apa merujuk kepada isi. Isi kepada kesan penularan pandemik COVID-19 di Malaysia. Kesannya telah menjejaskan ekonomi negara. Mengapa? Mengapa kita katakan pandemik COVID-19 ini menjejaskan ekonomi negara? Jadi kita jawab dalam soalan mengapa. Aliran ekonomi sesebuah negara akan tergugat dan merudum yang berpunca daripada kurangnya keyakinan para pelabur maupun pelancongan terhadap negara yang diancam virus ini. Jadi kita dah menjawab mengapa di situ. Selanjutnya ialah bagaimana, iaitu mana tadi. Mana memberikan contoh, bukti. Menurut Kementerian Pelancongan Malaysia, ramai pelancong dari luar negara membuat keputusan dengan membatalkan percutian mereka ke negara kita kerana bimbang dengan penularan virus ini. Jadi, kita menyatakan bukti kenapa, sebab tadi tu. Dan yang terakhir ialah penegasan isi. Penegasan isi, seperti yang cikgu katakan tadi, pelajar masih ingat? Ya, betul.
Penegasan isi ini maksudnya kita perlu menyatakan kesimpulan kecil dalam perenggan tersebut berpandukan isi yang diberi. Di sini, cikgu nyatakan, jelaslah bahawa tidak dapat disangkal lagi kemunculan COVID-19 telah memberikan implikasi yang negatif terhadap ekonomi sesebuah negara yang boleh diibarat bagai telur di hujung tanduk. Kenapa implikasi di situ berwarna biru? Kerana cikgu menukar perkataan kesan kepada implikasi. Murid-murid, dalam penulisan karangan kita perlu kreatif. Kita perlu tukar perkataan yang sama maksud supaya nampak lebih gramatis. Jom kita lihat perenggan isi lengkap. Selesai membaca murid-murid sekalian? Okey, baiklah. Mengapa cikgu mewarnakan dengan warna merah, biru dan juga hijau? Merah merujuk kepada penanda wacana sebagai pertautan ayat 1 kepada ayat 2, ayat 3 kepada ayat 4 dan seterusnya ayat 5. Tanpa penanda wacana, ayat-ayat kita akan menjadi terasing. Antara ayat 1 dengan ayat 2, cuba kita lihat. Saya meletakkan hal ini demikian kerana. Mengapa saya nyatakan begitu? Kerana ingin menyatakan sebab. Apabila kita ingin menyatakan sebab, perlu meletakkan penanda wacana hal ini demikian kerana. Kemudian, tamsilnya. Tamsilnya merujuk kepada mana tadi? Iaitu contoh ataupun bukti. Jadi, murid-murid boleh letak contohnya, buktinya, tamsilnya, misalnya. Seterusnya ialah kesan. Kes tadi. Cikgu menggunakan kesan. Kesannya. Kamu boleh juga guna impaknya. Implikasinya. Akibat. Ataupun oleh hal yang demikian. Mengikut kesesuaian pada ayat murid-murid sendiri. Kemudian jelaslah bahawa. Jelaslah bahawa ialah menunjukkan satu penegasan dalam sesebuah ayat. Jika murid hendak menggunakan perkataan selain jelaslah bahawa, boleh, tak ada masalah. Boleh menggunakan jadi. Oleh itu. Tapi saya syorkan murid-murid menggunakan jelaslah bahawa. Baik. Warna hijau. Warna hijau merujuk kepada peribahasa. Okay, semoga ilmu pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak murid sekalian. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye.